Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Tuan-tuan, sidang jemaah rahmati Allah, alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sekali lagi lah dapat menyambung hadis kita malam ni, insya-Allah hadis yang ke-38. Ya, hadis yang ke-38 dah. Daripada 42 hadis. Ya. Baik, kita tengok hadis yang ke-38 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala, Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'izanna. Rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman, maknanya ni hadis kursi, ya, yang sandarkan kepada Allah, ya. Jadi Nabi kata Allah Ta'ala berfirman. Tapi firman Allah bukan dalam bentuk ayat Al-Quran. Ya? Tapi dalam kata-kata kalam Nabi, bukan kalam Allah. Apa kata Allah? Barang siapa yang menyakiti waliku, maka sesungguhnya aku memaklumkan perang kepadanya, dan tiada mendekati hamba-Ku kepadaku dengan suatu pekerjaan yang lebih aku sukai dari mengerjakan apa yang aku telah fardukan ke atasnya. Dan sentiasalah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan segala yang sunat hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, adalah aku yang menjadi pendengarannya yang ia dengar, dan penglihatannya yang ia lihat dengannya, dan tangannya yang ia tamparkan kepadaku, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Dan demi jika ia meminta kepadaku, nescaya aku berikan kepada dia. Dan demi jika ia meminta perlindungan kepadaku, nescaya aku lindungi dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, ni hadis salah satu daripada hadis 40. Hadis ni cerita apa? Hadis ni memperingatkan kita bahawa kita jangan musuh dengan orang. Sebab Allah kata, siapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang. Ya. Perang sini maknanya bukan suruh kita yang berperang. Perang sini maknanya Allah kata Allah benci pada orang yang memusuhi orang baik. Kita ni berkawan dengan orang ramai ni, kan?
Kalau orang tu baik, buat perbuatan baik, buat benda baik, kerja baik, kita marah kat dia, kita tanam kebencian kat dia, maka Allah kata Allah sangat murka. Ni kena faham betul-betul hadis. Kalau kita tak faham, maka kita kata hadis ini ekstrim. Kan, kita akan kata hadis ini ekstrim. Jadi adalah pula, kan, akan ada orang yang menentang nak diajar hadis kat sekolah-sekolah, kan. Ni kita baca ni hadis kita baca ni 40 ni, dah masuk 38 dah 38 hadis. Apa yang kita belajar selama ni, ada tak yang kita benci kat orang? Ada tak yang jadi kita ni jadi marah kat orang Islam ke orang bukan Islam? Ada tak? Tak ada. Semuanya nak ngajak kita buat baik. Semuanya hadis ni Nabi suruh kita bina hubungan baik. Jadi tak bolehlah. Sebab dalam Islam, dalam agama ni, agama Islam kita ni, Islam ni dia bukan diajar dalam bentuk logik. Islam ni kita belajar bukan ikut fikir kita, logik je. Oh, yang ni nampak baik, okey boleh buat. Yang ni nampak tak baik, jangan buat. Tak. Islam ni dia berpandu. Kita ni Islam berpegang dengan Islam dengan panduan. Apa panduan kita? Panduan kita ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yakni Al-Hadis. Itulah panduan kita dalam kita beragama. Dalam Al-Quran cerita tentang macam mana cara, Nabi pun tunjuk lagi. Nabi tunjuk, Nabi cakap dan tunjuk. Al-Quran ini Allah beritahu. Tapi kita tak nampak dari segi macam mana nak buat. Nak tengok macam mana, tengok Nabi buat. Sahabat tengok, sahabat pun ceritalah kepada orang kemudian. Jadi maka jadilah dia suatu hadis sebagai panduan. Dan Nabi ni tunjuk semua benda yang elok. Nabi tunjuk macam mana dengan musuh, dengan yang kita berperang dengan orang, suruh layan yang ditawan tu dengan baik. Islam ajar orang yang ditawan dilayan dengan baik macam VIP. Macam VIP. Betul ke? Betul. Mana ada, kalau kita tak ikut agama, kita akan layan musuh yang kita tawan ni dengan zalim. Kita akan seksa dia, kita akan sekat makanan dia biar dia kebuluk. Kan? Kita tengok. Tapi Islam tidak. Islam tidak mengajar begitu. Islam ajar sampai kita kalau berperang dengan orang, berbunuh-bunuhan, dapat tangkap dia, layan dia dengan yang baik. Tu. Sebab tu Allah ajar wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kamu kalau kamu ni nak masuk syurga, ayat ni berkenaan dengan orang yang layak masuk syurga. Allah cerita, kamu nak masuk syurga, kamu kena ada satu kaedah dalam kehidupan. Lebih kurang lah, kita nak cerita ni, Allah nak tunjuk. Apa dia? Kamu kalau ada makanan kamu yang paling kamu sedap, yang paling kamu suka. Kita ada makanan yang kita suka, makanan yang paling best kita ada, kita masak gitu, tu paling best. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu ada orang miskin, ataupun ada anak yatim, ataupun ada orang yang sedang ditawan, bagi kat dia. Allah suruh bagi je tu. Bukannya makannya reject, bukannya kita makan dulu tak habis baru bagi. Allah kata orang yang layak masuk syurga ialah orang yang sanggup. Orang yang apabila dia ada makanan yang paling dia suka, itulah yang diberi kepada orang miskin, anak yatim dan juga orang yang sedang ditawan. Ni Islam ajar. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Kan? Sebab tu kita baca hadis. Hadis ini panduan. Sepatutnya semua kena belajar supaya faham. Contoh hadis ni, walaupun dalam ni Allah sebut bil harb, Allah nak perang, istilah perang. Perang di sini maknanya Allah tak suka kita ni bermusuh dengan orang. Ni sampai Allah kata kat kita, kalau kita ni musuh dengan orang yang baik, orang yang baik ni bukannya orang yang rosak, bukannya orang yang khianat, bukan orang yang buruk, ni orang yang baik. Kita benci kat dia, maka dia sedang mengisytiharkan perang kepada Allah. Tu. Jangan sampai begitu, Allah tak bagi. Ini maksud dia. Okey.
Sebab itulah setiap kita kena. Kita bukan sekadar baca Quran. Anak-anak kita, kita ajar baca Quran. Kita ajar baca je. Dia bukan sekadar baca. Dia mestilah difahami dan juga mestilah diajar. Begitu juga dengan hadis. Hadis ni salah satu benda yang mesti dibelajar. Tak boleh tak belajar hadis. Sebab hadis inilah yang melengkapkan kita punya cara hidup kita. Al-Quran tu dah lengkap dah. Tapi hadis ni menunjuk cara. Macam mana cara nak buat? Ya, sebab Al-Quran ini, ayat Al-Quran, dia bukan boleh faham dengan cara bacaan. Dengan cara terjemahan. Al-Quran ini bila kita baca, dia perlukan tafsiran. Al-Quran ni pula nak ditafsir, ulama-ulama tafsir Quran, ada ayat Al-Quran dibaca, ditafsir oleh ayat Al-Quran yang lain. Satu ayat Quran nak faham dia kena tengok ayat lain. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ada ayat Al-Quran dibaca nak faham kena tengok hadis. Nabi menceritakan tentang ayat tu, memberi gambaran, menceritakan keadaan. Ya? Dan sampai satu tahap Al-Quran ni juga nak faham, para ulama kena tengok syair orang dulu-dulu. Sebab bahasa yang digunakan adalah bahasa lama. Tak ada digunakan oleh orang Arab zaman Nabi pun tak guna. Tapi Nabi Allah ambil kalimah-kalimah yang dulu-dulu. Ustaz Azam tahu tu. Sebab dia belajar bab tu. Ingat tak? Ada ayat Al-Quran nak faham kena tengok syair. Tengok syair, bukannya perkara mudah, perkara kecil-kecil. Ya. Syair tu boleh baca syair, baru faham ayat ni tentang apa. Ustaz Azam saya tak ingat dah. Lupa dah. Itu. Ya. Jadi begitu. Jadi maknanya nak tunjuk betapa pentingnya belajar hadis. Ya, hadis ni sangat penting. Sebab itu kalau kita tengok apabila sesuatu pengajian agama tu, apa saja pengajian agama, belajar tauhid, mesti ada hadis yang dirujuk. Belajar akhlak, ada hadis yang dirujuk. Belajar sirah, ada hadis yang dirujuk. Belajar apa saja ya berkenaan dengan hal agama, mesti dirujuk dengan hadis. Ini nak menunjukkan bahawa hadis ini penting. Jangan kita anggap tak apa, tak payahlah belajar hadis lepas ni, tiarlah budak-budak ni, tak payahlah biar dia cari kat luar. Tak boleh. Mesti belajar. Ya. Mesti belajar. Sekolah rendah pun ada hadis. Ada hadis yang diajar di sekolah rendah. Sebagai nak persediaan pada anak-anak, cuma tak banyak. Ya. Jadi alhamdulillah surau ni buka satu kelas pengajian hadis. Walaupun kita ambil hadis 40 ni popular. Hadis 40 ni sebab dia popular. Hadis 40 ni banyak ulama yang menulis hadis 40. Bukan Imam Nawawi je. Banyak ulama, ya. Kalau saya belajar di Pahang dulu, ya, saya belajar sekolah agama di Pahang. Sekolah agama di Pahang telah zaman saya tu 80-an dulu. Hadis 40 ni kita belajar. Daripada peralihan kata 1, 2, 3, 4, 5 sampai kata 5, 6 tahun. Dalam masa 6 tahun tu hadis 40 ni dipecah-pecahkan. Ya, peralihan ada berapa hadis, kata 1 sampai kata 5. Maknanya 40 hadis semua habis. 42 hadis. Semua kita ada dan kita ada penambahan beberapa hadis. Ya, dah belajar. Jadi benda ni dah belajar zaman 80-an dulu, zaman saya. Maknanya sebelum tu dah belajar dah. 70-an lagi dah ada dah dalam silibus sekolah. Sekolah-sekolah agama. Jadi apabila sekarang ni Kementerian Pendidikan nak bawa dalam silibus seragam semua sekolah agama, bantuan kerajaan. Sekolah agama kerajaan macam smart camp lah. Sekolah-sekolah agama ni nak letakkan silibus hadis tu, ambil hadis 40. Kan? Dulu pun dah belajar hadis kan? Ada belajar hadis. Cuma hadis yang ambil meratalah. Tapi sekarang ni nak standardkan. Maknanya berdasarkan hadis Imam An-Nawawi. Tuan-tuan pun dah belajar sampai hadis 38. Dah tengok dah apa isi dia. Semuanya ajak kepada keharmonian. Hadis Nabi ni semua nak bawa kepada keharmonian. Cuma ada 1-2 hadis yang Nabi tegaskan tentang orang yang membunuh. Itu maka dia ada hukuman dia. Tak salah sebab kita balas bagi orang yang berbuat jahat, berbuat dosa besar. Islam ajar begitu. Ya, maka tak boleh nak dipisahkan. Tak boleh kita kata ini tak boleh membahaya kepada pelajar. Tak, dia sebenarnya menyelamatkan pelajar. Ya.
Jadi begitulah dalam keadaan kita sekarang ni, ya, jangan kita terikut dengan pendapat, ya, yang tak suka. Tuan-tuan, orang yang belajar tentu tidak ada masalah. Kita risau pada orang yang tak belajar. Orang yang tak tahu pun hadis 40 tiba-tiba berdasarkan sentimen tolak. Berat. Ya. Kalau tak nak hadis 40 ni, hadis mana yang nak? Hadis mana yang nak? Kan? Hadis Nabi ni memang banyak. Hadis Nabi ni banyak. Ya, Imam An-Nawawi mengkaji 600,000 hadis. Imam Al-Bukhari, ya, dia kaji 600,000. 600,000. Daripada 600,000 tu hanya lebih kurang dalam 6,000 ke 5,000 saja yang dia masukkan sebagai dalam kitab hadis sahih dia. Yang lain tu dalam tingkatan-tingkatan yang tertentu. Yang lain banyak, ya. Jadi kalau begitu tak ada hadis, sebab kita tidak suka sebut hadis, tak suka. Sebab dalam hadis 40 ni bukan hadis yang kasar ataupun hadis yang Nabi ajak pada yang buruk. Ini semua baik. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Usman bin Karamah, dari Khalid bin Mukhalid hingga kepada Abi Hurairah. Ulama hadis mengatakan, kalaulah tidak kerana Imam Bukhari sendiri mengeluarkan hadis ini, iaitu menetapkan dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, tentulah dipandang bahawa hadis ini daripada hadis mungkar Khalid bin Mukhalid kerana keganjilan lafaznya. Sementara pula ia bukanlah seorang yang hafal hadis dan tidak dikeluarkan dan diriwayatkan oleh imam hadis yang lain yang terkemuka. Ya, hadis mungkar bukan hadis buruk, bukan hadis salah, ya. Dia bukan hadis kata-kata hadis bohong, tak. Dia tingkatan dia, sebab dia punya ayat dia agak ganjil pada pandangan para ulama. Tetapi apabila Imam Bukhari meletakkannya sebagai sahih, maka para ulama yang hadis lain menerimanya. Ya, sebab apa? Sebab kerana tekunnya, telitinya Imam Bukhari dalam menilai sesuatu hadis tu, ya, maka diiktiraf. Baik, nilaiannya hadis ini dalam kedudukannya sebagai sebuah hadis qudsi adalah mengandungi penilaian terhadap amalan seorang yang dimestikan dan tidak dimestikan, tetapi menghasilkan kecintaan Allah kepadanya. Kecintaan mana menambahkan eratnya hubungannya dengan hambanya. Ringkasnya, hadis ini menilai hubungan Allah dengan seseorang disebabkan oleh kelancaran dan kebersihan amalannya, fardu dan juga yang sunat. Hadis ini nak tunjukkan bahawa walaupun Allah sebut dia telah mengisytiharkan perang, tapi bukanlah maksud perang tu yang kita bayangkan. Di sini nak menunjukkan bahawa betapa kalau nak bina hubungan dengan Allah, ada tata cara dia. Ya. Kita nak bina hubungan dengan Allah, kita dengan orang pun nak buat baik. Kan? Kita dengan orang pun nak buat baik. Dengan jiran sebelah rumah kita nak buat baik. Walaupun kadang-kadang kita ada benda-benda yang tidak sependapat ataupun tidak bersama, tapi kita nak buat baik. Kita dengan sesiapa, kita dengan YB nak buat baik. Surau ni nak buat hubungan baik dengan YB supaya YB selalu datang bagi sumbangan, kan? Kalau dengan manusia kita nak buat baik, apatah lagi kita dengan Allah. Tentulah kita nak buat baik dengan Allah. Sebab apa? Sebab Allah tu yang menentukan kita boleh masuk surga atau neraka. Kan? Kalau kita buat baik dengan Allah, maknanya Allah pun baik dengan kita, kita baik dengan Allah, selamatlah kita. Tapi macam mana kita nak masuk surga kalau kita tidak bina hubungan baik dengan Allah? Jadi ini yang Allah tunjukkan, nak jadi hamba yang dia cinta, hubbuh, yang dia sayang, kena ada tata cara dia. Yang pertama, jangan kita memusuhi orang baik. Orang yang baik, orang yang wara', orang yang tunduk patuh pada Allah, orang yang takut pada Allah, ini yang kita musuh. Ini yang kita tak suka. Ini yang kita cela dia. Ini yang kita kutuk dia. Tak boleh. Ya. Disebabkan mungkin kita tidak sependapat, contohnya. Ya, itu. Kemudian apa lagi? Nak baik dengan Allah, Allah kata buatlah amalan-amalan. Ya, buat amalan, antaranya amalan sunat. Ya, buatlah apa-apa amalan sunat. Amalan sunat ni banyak. Ya, apa yang kita boleh buat? Mana yang kita rasa kita mudah nak buat, buatlah dulu. Ya, tapi jangan langsung tak buat. Baik, kita tengok ayat pertama. Apabila Allah kata memusuhi wali Allah dan mendekati diri dengan yang fardu dan yang sunat. Hadis ini menyatakan hal orang yang memusuhi wali Allah. Wali di sini bukan makna wali yang boleh terbang tu.
Ya, bukannya wali yang boleh berjalan atas air tu. Ya. Itu tok wali kita kata, tok karamat. Kan wali yang ada karamah. Ada ya wali-wali Allah yang hebat, yang ada karamah. Itu memanglah yang jarang ada. Dan kita pun tak tahu. Bila dia dah meninggal baru orang tahu. Masa dia hidup orang anggap kadang-kadang wali ni orang anggap orang gila. Kadang-kadang anggap orang yang pengemis sebagainya. Bila dah meninggal baru nampak. Ni pada wali Allah itu. Yang itu wali itu. Ni yang maksud wali di sini. Yang Allah sebut wali di sini ialah orang yang baik. Tuan-tuan lah orang baik. Tuan-tuan pun termasuk dalam wali. Sebab jaga amalan, sikap baik, ya, hati baik, percakapan baik. Inilah wali. Ya, bukannya wali yang kita sebut tadi tu. Ya, jangan salah faham. Oh, kalau kita kata siapa ke wali zaman sekarang ni, mana ada wali? Tak nampak pun wali. Kita kata kan. Tak jumpa. Tak, bukan itu. Wali di sini ialah orang yang jaga hubungan yang baik dengan Allah dan dia baik. Siapa? Tuan-tuan. Hafiz lah. Kan? Hafiz bukan punya budak jahat. Contoh. Boleh jadi betul. Kan? Boleh jadi. Ni wali. Dia baik. Contoh. Hafiz ni baik. Kan? Dengan keadaan kurang, tapi dia lebih baik ibadah pada orang yang lengkap. Contoh dia kata. Tiba kita pandang dia buruk. Ni budak ni entah apa-apa lah. Kan? Ni budak ni, geram tu kalau boleh nak tengah-tengah ni. Tak boleh. Ya, kalau kita pandang buruk pada tu, maknanya Allah kata, ni dia telah mengisytihar. Kita mengisytihar perang pada Allah. Kita sekarang ni kita musuh dengan dia, maknanya kita telah mengisytihar perang pada Allah. Ya, tu dia. Dan hadis ini menyatakan hal orang yang memusuhi wali Allah dan orang yang mendekati diri kepada Allah. Dengan yang fardu yang sunat ni ada 3 perkara. Allah menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahawa barang siapa yang menyakiti waliku, kita baca hadis tadi makna dia, maka sesungguhnya aku memaklumkan atau memberitahukan perang kepadanya, iaitu aku tetap benci dia. Ya, orang yang musuh kepada orang baik, ya, Allah kata aku benci kat dia. Ya. Wali yang dimaksudkan di sini ialah orang mukmin. Wali di sini maknanya orang beriman. Ya. Jadi menyakiti wali bermakna menyakiti orang mukmin. Orang beriman, kitalah beriman. Tuan-tuanlah yang beriman. Kalau tak beriman tak datang surau. Buat apa datang surau tak beriman? Kan? Baik duduk di rumah. Tapi sebab ada keimanan. Ada. Innama ya'mur masajidallah. Kan? Ayat tu. Ya, siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya. Apa lagi? Man amana billah wal yaumil akhir. Ya, walam yahsya illallah. Itu contoh ayat dia kan. Sesiapa yang memakmurkan, datang ke masjid, ke surau ni, menghidupkan surau ni. Kalau tuan-tuan tak datang, tak buka lampu maghrib ni, gelap, lampu luar je buka, lampu jalan. Tapi memakmurkan, menghidup, ada aktiviti surau. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Dan dia tidak takut selain daripada Allah. Walam yahsya illallah. Ni dia. Tu bukti. Tapi jangan pula rasa. Jangan pula rasa dalam hati, simpan dalam hati, wah aku ni orang yang baik, orang yang beriman, akulah orang masuk syurga. Tak boleh. Di situ timbul ujub. Timbul rasa kagum dengan diri kita buat baik. Kalau kita ada rasa macam tu, tak ada pahala. Habis pahala. Kan? Kita bukan nak orang pandang tu. Kita rasa diri kita sendiri. Wah, aku ni hari-hari datang surau ni. 5 waktu. Tak ada orang azan, aku azan. Tak ada orang jadi imam, aku jadi imam. Kadang-kadang aku azan, aku imam, aku makmum seorang je. Kan? Jadi orang lain payah. Aku je. Kalau aku tak ada ni, tak hidup masjid ni, habis. Itu maknanya sifat ujub. Ujub ni apa? Takjub. Takjub pelik. Pelik dengan baiknya diri sendiri. Kita pelik dengan diri sendiri. Tak kepelik namanya. Ya? Tu dia. Tak boleh. Ya? Jadi Allah sebut begitu, tetapi jangan kita merasakan bahawa kita ni
adalah orang yang apa ni, yang hebat seperti itu. Maka jangan rasakan kita buat ini dan menundukkan diri. Bila kita buat kebaikan ibadah macam ni, maka kita jadi lebih tunduk. Apa dia? Tawaduk, rendah diri, merasakan diri ni ada lagi kurang ni. Dah datang surau di 5 waktu ni, ada lagi banyak lagi kurang ni. Ada lagi benda tak selesai ni, tak boleh lagi. Tu kena rasa. Kerana orang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang sanggup melaksanakan amalan takwa untuk menunaikan tanggungjawab yang diletakkan Allah ke atasnya. Apa dia? Kenapa dia dikatakan wali sini? Dimaksudkan wali di sini ialah orang mukmin. Orang mukmin orang beriman. Mukmin, muslim. Mukmin ada, muslim pun ada. Kan? Muslim tu orang yang beragama Islam. Mukmin ni orang yang berkeyakinan, yang kepercayaannya tinggi, keyakinannya tinggi. Mukmin. Muslim tapi keyakinan tidak tinggi, maka belum tentu mukmin. Tapi kalau ada keyakinan tinggi, ketaatannya tinggi, tentulah dia muslim yang hebat. Tapi muslim belum lagi sampai ke mukmin. Kita kat mana dah? Boleh jadi dah sampai mukmin, tuan-tuan. Bukan lagi muslim. Muslim ni sekadar Islam, agama. Jayus, apa agama? Agama Islam. Cuba mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Sembahyang buat tak? Kadang-kadang buat. Tapi jarang buat. Tu. Islam. Masih Islam. Kerana syahadahnya ada. Tetapi mukminnya belum. Sebab apa? Belum ada keyakinan lagi. Ketaatan dan takut kepada azab Allah belum ada. Mukmin ni dia taat dan dia takut pada azab Allah. Apa makna takut pada azab Allah? Takut kalau tak buat apa yang Allah perintah, takutnya. Tak buat benda yang Allah perintah, takutnya. Nak buat yang Allah larang, takutnya. Itu mukmin. Sebab ada keyakinan. Okay, jadi tuan-tuanlah yang berada dalam keadaan seperti itu. Dan ia dikatakan wali Allah kerana Allah telah menjadikan dia orang yang taat dan takwa, yang sentiasa dikawal, dipelihara serta ditolongi. Orang kalau dah sampai kepada tahap kita ni, kalau kita ni jaga hubungan dengan Allah, kita ni ada keimanan tinggi, insya-Allah. Bila kita nak buat sesuatu yang buruk, Allah sedarkan kita. Bila kita nak menghadapi benda-benda yang sepatutnya tidak boleh, contohnya haram, maka kita akan terlindung. Orang yang mukmin betulah. Kadang-kadang Allah berikan rasa. Allah akan beri rasa, kalau benda itu benda yang tidak baik, dia akan ada rasa. Dia akan ada rasa bahawa benda ni tak baik, maka dia tinggalkan. Kita nak makan, contohnya lah, makan. Kita tak tahu makanan tu halal ke haram. Nampak halal, kan? Ada label lagi halal, tetapi rupanya di sebaliknya dibuat secara tidak halal. Kalau orang yang Allah jaga, bila dia nak makan tu, dia akan mula terasa, akan ada rasa yang tidak sedap, rasa yang tidak boleh masuk ditelan ni. Boleh jadi begitu. Sebab apa? Allah nak jaga diri dia daripada masuknya benda-benda yang haram. Sampai tahap macam tu boleh. Kita nak buat sesuatu, kita leka ataupun kita lupa sekejap, nak buat benda buruk, sedar, timbul kesedaran, insya-Allah dipelihara seperti itu. Jadi orang ini orang yang beriman, sebab tu dia gelar wali Allah. Orang wali ni ialah orang beriman yang Allah sayang. Dia dekat dengan Allah dan Allah sayang dia. Sebab tu Allah pelihara. Kerana ini maka dekatlah ia kepada Allah oleh perdampingannya dengan mematuhi segala perintah, menjauhi segala larangan, memperbanyak segala yang sunat, tidak jemu dari ingatannya kepada Allah, tidak luput hatinya dari meneliti tanda-tanda kudrahnya Allah, tiada bosan telinganya dari mendengar ayat-ayatnya,
saya tidak ada lemah lidahnya dari memuji kebaikan yang tidak terhitung nilainya. Jadi kalau orang yang kita ni, kalau betul yang kita ni jaga, jaga dari segala apa yang diperintahkan, jaga daripada apa segala yang dilarang, insya-Allah segala apa tu ada. Betul kita sebut tadi, contohnya kalau nak makan akan ada terasa. Sebab Allah sebut, dia pandang, apa yang dipandang itu dalam peliharaan Allah. Bila nak pandang benda buruk, cepat je dia alih. Sedar. Bila nak dengar dengan benda-benda buruk, cepat je dia perasan. Sebab apa? Allah sedarkan dia. Kalau dia nak buat benda-benda yang tidak baik, lidah nak bercakap benda tak baik, cepat sedar. Bagaimana? Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab tasawuf, cerita bagaimana kita ni bila lahir, setiap kita ni bila lahir saja seseorang tu, berbayi tu, maka akan ada bersamanya dampingan dia. Akan ada Allah letakkan kepadanya satu syaitan, satu malaikat. Bukan malaikat kiraman katibin ni, malaikat yang satu yang dipanggil malaikat mulhim. Malaikat mulhim. Dan juga syaitan. Dua ini dia memainkan peranan yang boleh kawal diri kita. Bila kita nak buat sesuatu dalam kehidupan kita ni, kita nak buat apa saja, kita akan dipengaruhi. Yang pertama, sama ada oleh nafsu. Nafsu tu memang dah ada dalam diri, dia tak keluar, kekal. Satu lagi oleh syaitan tadi. Syaitan ni ada masa dia berada bersama kita, ada masa dia keluar, ada masa dia jauh, dia lari. Tapi kebanyakannya dia bersama dengan kita. Bila kita ingat Allah, dia jauh. Bila kita tak ingat Allah, dia dekat. Itu syaitan. Nafsu, kita ingat Allah dia ada, kita tak ingat Allah pun dia ada. Itu nafsu, dia tak ada, itu bukan syaitan. Jadi nafsu ni berat. Dan satu lagi malaikat, dia panggil malaikat mulhim. Tiga-tiga ni, mana yang akan jadi dominan? Dia akan jadi dominan berdasarkan diri kita. Kalau kita ini baik, kalau kita ini taat, kalau kita ini jaga hubungan dengan Allah, malaikat mulhim akan dominan. Dia akan sentiasa jaga kita, ingatkan kita. Kita tak sedar, kita tak rasa, dia bukannya bisik kat telinga, tapi dia akan rasakan di hati. Kita nak ambil sesuatu benda tu, rupanya benda haram, kita nak ambil, tiba-tiba hati terdetik, tak apa-apa ni, tak jadi ambil. Itu dia ingatkan kita. Tapi kalau hati kita lalai, hati kita tak kuat, maka syaitan yang dominan bersama dengan nafsu. Nafsu ni yang paling payah nak kawal. Dibantu pula oleh syaitan, maka lagi kita berat. Sekarang ni kat kita ni, mana yang dominan? Mana yang dominan kita sekarang ni? Nafsu kita ke dominan? Syaitan ke yang dominan? Atau malaikat mulhim yang dominan? Sebab itu Allah sebut dalam hadis ni, apabila dia buat sesuatu, itu adalah apa yang dia buat kerana Allah tadi. Yang dia dengar, dia dengar melalui pendengaran yang Allah jaga. Dia cakap percakapannya yang Allah jaga. Kita nak macam ni lah. Boleh jadi kita dah ada. Boleh jadi kita dah ada dah ni. Tuan-tuan mungkin dah ada. Tuan-tuan jaga. Nak bercakap pun sangat berhati-hati. Nak bercakap pun jaga percakapan. Contoh. Maka itulah. Bagaimana? Jadi macam mana nak dapat tadi? Berdasarkan kita sendiri. Kita lah. Dia bukannya datang sendiri. Kita lah. Bila kita jaga ibadah, jaga ketaatan tadi, insya-Allah kita dapat. Baik, seterusnya, apa makna wali? Tadi dah sebut dah, walinya orang yang mukmin. Tapi diterangkan lagi. Pengertiannya bahawa wali ialah orang yang dekat. Dan erti wali Allah ialah orang yang dekat kepada Allah dengan taat. Dan tiada orang yang mahu mendekatinya melainkan orang mukmin yang sebenarnya.
Kadang-kadang kita tengok orang yang baik ni tak ramai pengaruh, tak ramai orang ikut, tak ramai orang suka. Yang dia diam je, cakap pun tak berapa. Nak bersembang dengan dia pun dia senyum je. Tak jadi bersembang dengan dia ni. Lah kita seorang je bercakap. Jadi apa? Maka dia mungkin akan bersendirian. Dia akan menyendiri kan, nampak macam menyendiri. Lembut kan? Kurang cakap. Ya. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Boleh jadi. Ya. Jadi tapi kalau orang mukmin yang baik, dia perasan. Dia perasan dia kata apa? Inilah orang yang baik. Sebab apa? Dia tak banyak bercakap, tak macam orang yang kita nampak kita suka bergaul. Kadang-kadang kita suka bergaul dengan orang sebab dia suka bercerita. Kan? Dia bercakap, wah seronok, kita pun huha-huha. Dia tak, dia senyum je. Jadi orang yang banyak cerita ni kita suka ikut, duduk dengan dia, duduk kedai apa semua. Yang dia ni tak apa nak ikut. Tu kebiasaan kita. Kan? Orang yang banyak sembang itulah yang kita suka, kan? Orang yang diam ni kita tak berapa. Ada satu sekolah saya pergi dulu. Ya, ni cerita sikitlah, ya. Ada satu sekolah. Sekolah tu sekolah kecil je. Cikgu dalam 20 orang, 20 lebih. Cikgu dah tak ramai. Ada seorang cikgu ni pula jenis sangat menyendiri. Dia punya menyendiri sampai kawan-kawan pun rimas. Kawan-kawan dia rimas. Ya. Dia jenis tak bergaul dengan orang. Dia pergi makan kantin seorang. Orang tak ada boleh pergi. Dia tak duduk dalam bilik kawan-kawan ramai-ramai. Dia duduk bilik seorang je. Dia masuk kelas, keluar kelas duduk bilik dia. Tak jumpa orang. Ya. Apa aktiviti pun dia main hujung-hujung je. Jadi tak aktif. Ada cikgu yang mengadu. Ustaz kata, macam mana cikgu tu? Kan? Macam tu je. Kita buat benda ni semua dia jauh je pandang. Dah mula kan? Dah mula punya tak suka. Okay. Kita faham. Sebab kita nampak. Tapi kita tak boleh melanjutkan konflik. Sebab di situ dah nampak nak bermulanya konflik antara guru. Ya. Jadi saya tak boleh menyambung. Itulah dia ni perangai macam tu ni. Saya pun tak suka. Habislah. Kan? Kalau saya jawab macam tu. Okey. Cikgu ni pun ceritalah. Dua orang datang kan. Cerita. Tak puas hati dengan dia. Okey. Saya kata cikgu perasan tak? Cikgu perasan tak? Sekolah kita ni katakan. Sekolah kita ni sekarang ni macam-macam ada. Surah kita ke? Luar. Handphone. Kejap habis. Kita habis ni ya. Saya kata cikgu perasan tak? Sekolah kita ni sekarang ni nampak tak? Macam-macam benda dapat. Macam-macam pengiktirafan dapat. Macam-macam kejayaan dapat. Macam-macam dapat. Sebelum ni kita kurang. Tapi akhir-akhir ni macam-macam. Ya. Cerita macam tu lah. Cikgu perasan tak kenapa? Kita ni ramai. Semua berdoa. Kita semua ni berdoa. Kita berdoa nakkan kejayaan sekolah. Kita nakkan kemenangan. Kita nak itu. Macam-macam kita doa. Semua kita berdoa juga. Dalam ramai-ramai berdoa ni, tentu ada seorang yang makbul doa dia juga. Orang nak makbul doa ni ialah orang yang tak banyak cakap. Orang yang asyik cerita buruk orang, asyik tak suka ke orang, tak makbul. Saya kata boleh jadi doa dia yang makbul sebab dia tak pernah cerita buruk orang. Sebab dia tak bercakap bergaul dengan orang sangat. Sebab dia jenis macam tu. Dia tak burukkan orang. Dia tak cakap benda yang tak apa-apa. Kita bercakap pun dia dengar je. Boleh jadi saya kata. Kan? Boleh jadi dengan adanya dia kita dapat macam-macam. Ya. Jadi contoh boleh jadi. Bukan kata saya menyokong cikgu tadi, tak. Lepas tu saya panggil cikgu tu suruh baiki kan. Kita bagi amaran apa semua, akhirnya cikgu tu berubah. Bagi amaran tu, bagi amaran keras apa semua, dengan surat apa semua, akhirnya dia berubah, dia bergaul dengan orang. Tapi dalam keadaan cara dia lah. Dia tidak lagi menyendiri macam tu. Tapi depan kawan-kawan yang lain ni kita tak boleh cerita, kita pun tak suka dekat dia. Dia akan timbul konflik yang lebih besar. Kita rasionalkan orang. Boleh jadi yang kita nampak buruk tu pada orang tu, jadi itulah yang baik. Boleh jadi itulah benda yang baik pada kita, yang kita dapat. Yang kita tak suka tu, kita yang tak suka. Boleh jadi yang kita tak suka tu, benda tu adalah benda yang terbaik.
Sebab kita tak suka. Sebab apa? Kita tak suka penilaian kita lebih pada nafsu. Kita nilai dia lebih pada nafsu kita. Bila kita nilai lebih pada nafsu, nafsu ni dia takkan nak benda yang baik. Dia mesti nak benda yang buruk. Sebab tu kena hati-hati. Ya, kalau kita pandang tu kita tak suka, tengok dulu yang kita nilai tak suka tu sebab kerana Allah ataupun kerana nafsu. Kalaulah kerana Allah, baik, teruskan. Tapi kalau kita nilai tu, ya Allah rupa nafsu, ya, istighfar, astaghfirullahalazim. Boleh jadi begitu. Dalam kehidupan kita memang begitu yang kita hadap. Ya, kita banyak berhadapan dengan tu. Kadang kita rasa ni, saya benci betul lah macam ni. Kan? Benci kita itu sebab nafsu kita ke ataupun memang kerana pengetahuan kita, ilmu kita. Kena nilai balik. Jangan cepat sangat kita mengikut. Kalau tidak kita akan rosak. Ya, sekali kita benci, kita baca tadi, kalaulah kita benci itu orang mukmin yang dikatakan wali Allah, maka kita sekarang telah memusnahkan diri kita. Kita telah letakkan diri kita dalam kalangan orang yang Allah benci kat kita. Bukan sekadar kita benci pada orang, tetapi mudaratnya Allah pula benci pada kita. Ini yang kita tak nak. Ya, ini kita tak nak, yang kita kena jaga-jaga. Ya. Sebab tu kita tengok pada hadis ni. Kalau kita tak baca hadis ni, kita tak faham. Kalau kita tak tengok hadis ni, kita tak faham tentang ni. Tapi Nabi dah terang dah. Nabi dah cerita dah perkara ni. Nabi cerita 1400 tahun dahulu. Walaupun 1400 tahun dahulu, belajar 2023 ni masih lagi relevan. Masih lagi sesuai dengan apa kita hadapi pada hari ni. Ya, dan hadis Nabi ni dia tidak akan jadi seperti apa? Dia tidak akan kata rosak disebab zaman. Hadis Nabi tak sesuai dah. Tidak ada. Yang tidak ada yang kita kata ya, sama ada hadis ataupun Al-Quran yang kita kata tak sesuai dengan keadaan kita pada zaman ini. Tak ada. Sebab dia melangkaui zaman. Ya. Hadis dan Al-Quran ini dia melangkaui zaman. Dia bukan sekadar sesuai untuk tahun 2023. Boleh jadi dia sesuai untuk tahun 3000 besok. Kalaulah usia dunia ni ada, sampai 3000 tahun, 3000 tahun itu juga akan sesuai. Kena itu keyakinan kita kepada agama. Wallahu a'lam. Yang kita berhenti takat ni sekadar untuk pengisian kita antara maghrib dengan isyak ni, memanfaatkan ruang yang ada ni. Ya, kita tengok sedikit, kita fahamkan sedikit untuk kita jadikan sebagai panduan untuk kita, insya-Allah. Ya, mungkin tak banyak, tapi yang sedikit inilah memberi manfaat yang besar kepada kita sekiranya kita hayati dengan cara yang terbaik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud dan jibala yusahbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulmatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.